Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah izinkan untuk kita bertemu lagi pada malam ini, terutamanya untuk melanjutkan pengajian kita yang berkisar tentang kehidupan para sahabat. Dan kita telah sampai ke kisah yang berikutnya, iaitu adalah kisah Abu Ubaidah Amir ibn Abdullah ibn Jarrah, satu sahabat yang dari segi kedudukannya sepatutnya masyhurlah, dia terkenal kerana dia tergolong dalam kalangan 10 orang yang dijanjikan syurga Allah Ta'ala. Cumanya mungkin banyak cerita beliau yang belum betul-betul kita kenal, kita faham, terutamanya cerita-cerita yang boleh membuatkan kita faham mengapa beliau tergolong dalam kalangan yang dijanjikan syurga, dan mengapa beliau juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menobatkan beliau sebagai amin hadhil ummah, iaitu orang yang memberikan keamanan, orang yang terpercaya, orang yang memberikan kelegaan bagi umat ini. Nabi sebut adalah Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah yang kita nak kenal pada malam ini, ya. Dan dengan cara itulah kita dapat bongkar bagaimana sebenarnya jalan untuk menuju ke syurga Allah Ta'ala, sebagaimana yang telah dipamerkan oleh kisah-kisah inilah. Dan kita mulakan dulu dengan beberapa data yang kita tahu tentang beliau. Memeluk Islam kerana dakwah Abu Bakar As-Siddiq telah menjadikan beliau sebagai satu nama yang sangat kita kagum, kerana dia tergolong daripada mungkin 20 orang terawal. Bahkan sebelum pembukaan Darul Arqam, beliau telah sedia ada peluk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Okay? Untuk menjadi golongan tersebut, itu satu kemuliaan yang Allah berikan kepada sejumlah orang yang sangat khusus. Okay? Tak semua sahabat dapat menikmati gelaran ini ataupun kedudukan ini. Dan untuk kita bayangkan, memilih satu haluan yang berbeza ketika seluruh dunia, bukan satu daerah saja, bukan satu pekan saja, seluruh dunia menuju ke arah kesesatan, untuk memilih bersama dengan satu kepercayaan yang sangat asing adalah satu pilihan yang sangat berat, ya? Adalah satu perkara yang sangat rumit untuk dipilih, okay? Samalah kalau kita di mana-mana pun, untuk kita misalnya kalau di office itu semua orang datang lewat, tiba-tiba ada seorang pilih untuk datang awal, dia lain, dia satu pilihan yang berat, kan? Ketika kita semua orang di satu kedai makan memilih makanan yang sama, untuk memilih makanan yang berbeza pun satu benda yang berat juga, okay? Ketika semua orang pakai kereta dengan satu brand yang sama, ada standard yang berbeza, tiba-tiba kita pilih satu kenderaan yang tak ada siapa-siapa nak beli, kita beli, Itu cerita-cerita kecil saja, Dan untuk seorang Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah membuat pilihan untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perlu menghargai data ini, iaitu beliau tergolong dalam kalangan yang sedikit itu. Dan apa yang berlaku selepas itu adalah sejarahnya yang akan kita ceritakan selepas ini. Kerana antara benda terawal yang pelik dengan nama beliau, kita sebut nama dia tadi, Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Dulu saya pun bila kenal dengan sahabat ni, tak adalah tertanya-tanya, tak adalah nak semak sangat. Tapi bila malam ni nak kena ceramah benda ni, baru kita teringat ada fakta yang menarik tentang beliau, iaitu beliau lebih banyak menasabkan keturunannya dengan atuk, iaitu Al-Jarrah. Al-Jarrah tu nama atuk dia, bukan nama ayah dia. Nama ayah dia adalah Abdullah. Nama ayah Abu Ubaidah ataupun Amir ini adalah Abdullah, bukan Al-Jarrah. Mana pergi nama ayah dia? Rupa-rupanya ayah dia terkenal sangat sebagai satu watak yang sangat membenci dan membangkang anaknya sendiri.
apabila anaknya memilih untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup ni kita tak ada masalah kalau mungkin di tempat belajar kita kawan-kawan kita tak suka dengan kita, suka kacau kita. Di office kadang-kadang staff mates yang lain tak berapa berminat sangat nak berkawan dengan kita, kadang-kadang buat jahat pada kita. Tak apalah, di luar sana ada ramai orang boleh menyakitkan hati kita, tapi kalau pulang ke rumah rupanya ayah sendiri pun tak memberikan keamanan, rupanya ibu sendiri pun tak memberikan kelegaan dan rasa nyaman ke dalam hati kita. Itu satu perkara yang sangat menyakitkan. Biarlah semua orang kat luar sana benci kita, tapi mak ayah kita tetap sayang kita, alhamdulillah. Tapi untuk kes Abu Ubaidah, di rumah dia sendiri ada ayah yang bukan sahaja tak bersetuju dengan pilihan beliau, ayahnya sendiri telah menekan, menyiksa dan menzalimi anak-anaknya, terutamanya Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, atas pilihan yang dia buat untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat, dan inilah benda yang akan berulang-ulang sepanjang kehidupan beliau. Sebab itu beliau ada satu keistimewaan yang sangat mulia berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Abdullah, beliau tidak dihubungkan dengan Abdullah iaitu ayahnya sendiri, tapi binnya kepada Al-Jarrah, atuknya. Dan ada satu cerita, dan itu adalah cerita pertama dalam senarai cerita-cerita yang dirangkumkan dalam kitab kita ni, iaitu kisah di Perang Badar. Saya rasa ini antara kisah yang paling susah diceritakan dalam sirah. Antara lah, ada banyaklah juga cerita dalam sirah yang mencabar nak diceritakan, tapi ini antara kisah yang rumit juga untuk disampaikan, baik sesama kita muslimin ataupun di luar sana bila kita nak ceritakan tentang cerita para sahabat kepada orang-orang yang bukan Islam. Lagilah payah, kerana ketika Perang Badar, Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah menyertai bersama dengan pasukan muslimin, manakala di hadapan mereka ini ada pasukan musyrikin yang salah seorang pesertanya adalah ayah kandungnya sendiri, Abdullah. Apakah yang kita boleh jangkakan akan berlaku? Tentu sekali anak dan ayah ni satu dilema yang dia satu situasi yang sangat keko, dan dilemanya sangat dahsyat. Dengan ayah ni lain sikit, kita bukan nak cakap ayah kita tak baik ke apa, tapi ayah kita masing-masing pun kadang ada benda yang kita tak setuju, jangan sebut. Kita rasa tak nak merosakkan hubungan dengan ayah, biarlah, tak apalah, yang penting hubungan kita dengan ayah tu baik. Ada pilihan-pilihan dalam hidup kita yang bila ayah sebut kita ikut je. Kenapa? Sebab ayah ni satu figur yang sangat kita segani. Tapi untuk berhadapan dengan Abdullah, ayah kandung sendiri dalam Perang Badar, bukan satu perkara yang mudah. Dan lebih-lebih lagi yang lebih menyerabutkan adalah Abdullah ini sepanjang Perang Badar dia sendiri memburu anak dia. Dia cari mana Abu Ubaidah, mana Amir. Aku nak cari dia, aku nak bunuh dia. Untuk kita faham, ini situasinya. Abu Ubaidah diburu oleh ayah kandungnya sendiri dalam Perang Badar, perang yang berlangsung pada tahun kedua Hijrah, perang pertama umat Islam. Dan bersama di hadapan mereka itu adalah satu kumpulan yang selama ini memerangi mereka sejak daripada awal. Bila mereka berjaya mendapat satu satu wilayah yang memberikan keamanan kepada mereka di Yathrib, mereka tak puas hati. Daripada bulan demi bulan mereka fikirkan bila masa yang sesuai untuk kita buat benda yang akan merobohkan kestabilan Madinah. Dan ini masanya. Ini satu perang besar berlangsung antara dua kumpulan yang bertahun-tahun berseteru di Mekah. Dan ternyata apa yang berlaku adalah Abu Ubaidah tentu sekali cuba untuk tidak bertemu dengan ayah dia. Susah. Malangnya ayah dia kejar dia. Dia boleh lari, tapi kalau ayah dia kejar dia, macam mana dia nak lari? Dia tak boleh pergi ke mana lah. Maka apa yang berlaku? Inilah cerita yang susah sikit nak sebut, iaitu Abu Ubaidah telah bunuh ayahnya sendiri. Abu Ubaidah telah membunuh Abdullah ibn Al-Jarrah. Ayah kandungnya sendiri itu telah dibunuh dalam Perang Badar. Dan ini satu kenyataan yang berlaku dalam sejarah, telah berlaku. Maka ada beberapa, ataupun kita rujuk satu ayat cukuplah,
daripada Qatadah, seorang tabi'in yang berguru dengan Ibn Abbas. Beliau memetik kata-kata Ibn Abbas yang mengatakan ayat ini turun kerana peristiwa tersebut, kerana peristiwa Abu Ubaidah membunuh ayah kandungnya sendiri. Apakah ayat itu? Ayat daripada surah Al-Mujadalah ayat ke-22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yawadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman ila akhir ayat. Maksud ayat ni apa? Setelah berlakunya cerita tadi, Allah turunkan satu ayat. Kita kena faham dia punya situasi Untuk melihat kawan kita bunuh ayah sendiri, dia bukan pandangan yang mudah untuk kita mudah untuk kita rationalize. Mana-mana orang pun kita nampak perbuatan yang tidak baik itu berlaku kepada golongan, terutamanya kepada ayahnya sendiri, kepada ibu dan ayahnya, kita automatik akan menganggap mana boleh berlaku macam tu. Secara automatik kita akan jadi serabut sikit lah nak fikirkan keadaan itu. Kita nampak depan mata kita, tolak ke tepi dulu apa sebenarnya yang berlaku. Melihat itu berlaku pun sudah menyebabkan kita garu kepala. Maka Allah Ta'ala tentu sekali tidak akan meninggalkan cerita ini begitu sahaja. Allah berikan tarbiyah kepada para sahabat, Allah berikan satu pendidikan kepada para sahabat. Dan saya pernah sebut sebelum ni, Al-Quran turun untuk membaiki cara kita berfikir. Al-Quran turun tujuan terbesarnya bukan bagi pahala. Al-Quran turun bukan tujuan terbesarnya bagi pahala, bukan. Itu adalah asbab untuk menarik kita buka Quran, untuk menyebabkan kita mencintai Al-Quran. Tapi sebab paling utama Quran turun adalah untuk kita belajar sesuatu, untuk kita baiki cara kita hidup, cara kita berfikir, cara kita buat keputusan. Dan inilah salah satu pendidikan yang Allah berikan kepada kita melalui ayat Quran. Terjemahan ayat tadi, kamu wahai Muhammad tidak akan mendapati satu kaum yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, kamu tak akan dapati mereka ini mencintai ataupun bersimpati kepada mereka yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun orang-orang itu adalah ibu dan ayah mereka sendiri, walaupun orang itu adalah anak-anak mereka sendiri, adik-beradik mereka sendiri, ataupun keluarga mereka. Mereka yang melakukan sedemikian, Allah tetapkan keimanan dalam hati mereka. Faham terjemahannya? Allah beritahu kepada Nabi dulu, dan Nabi beritahu kepada para sahabat tentang ayat ini, bagaimana Allah mendidik cara kita berfikir. Dan memang itu satu dilema yang paling sukar sekali untuk dihadapi oleh seorang anak. Ini satu contoh je dilema dalam kehidupan kita. Kita mudah buat keputusan bila kita tak ada masalah. Misalnya kita kita nak baca Quran, kita nak solat, tapi kita dapat solat dan dapat baca Quran dengan penuh ketenangan, tidak ada halangan, tidak ada orang yang akan curiga dengan kita, tidak akan ada orang yang akan cuba untuk mengintip kita, untuk cek kita ni baca Quran ke tidak. Kalau baca Quran maka akan ditentang, maka akan dizalimi. Sedangkan di belahan lain dunia, untuk membuat keputusan begitu, untuk baca Quran, untuk berpuasa pada bulan Ramadan, mereka akan diintip oleh mata-mata kerajaan mereka. Seperti masyarakat di China, masyarakat di China, Uyghur, ejaannya Uyghur kan, sebutannya Uyghur. Dan di sana mereka mendapat halangan-halangan untuk melaksanakan syiar Islam, untuk melaksanakan perkara-perkara yang asasi pun ada halangan. Maka akan ada dilema nak buat ke tidak. Dia susah, kan? Sama juga satu ketika dulu apabila berlaku ban untuk memakai jilbab ataupun hijab ataupun tudung di Perancis, pernah berlaku di Scandinavian punya nations, lagi banyak kali berlaku di mana-mana daerah mereka dilarang untuk pakai hijab. Malah masyarakat Muslim yang melaksanakan ibadah tu kadang-kadang perlu solat
di waktu sekolah mestilah tak boleh nak pergi ke masjid semua kan, kena solat dalam sekolah, tak ada ruang, maka terpaksa untuk berhimpit-himpit dalam store untuk tunaikan solat, dan kena solat secara rahsia. Kenapa? Kerana kerajaan mereka akan melihat ini satu petanda yang negatif, akan dianggap sebagai jenayah juga. Untuk kita faham, masyarakat yang menghadapi situasi berbeza, mereka menghadapi dilema yang berbeza dengan kita. Masyarakat kita masyarakat yang sangat, Masya Allah, Allah izinkan kita lahir, hidup di tengah masyarakat yang Islamik. Dia menyebabkan kita tak adalah dilema sangat untuk buat keputusan sebagai seorang Muslim kan. Tapi untuk masyarakat yang lain, mereka menghadapi dilema yang berbeza walaupun nak buat benda yang sama dengan kita. Maka ini satu contoh saja dalam sirah. Ada banyak contoh yang tuan-tuan boleh fikir sendiri. Dilema kita dalam membuat kebaikan, dilema kita untuk mempertahankan agama. Kalau yang kaitan dengan kita apa? Kadang-kadang ada juga kawan-kawan yang bertanya, macam mana dengan orang yang bekerja dekat kedai-kedai runcit yang ada jual arak misalnya, kan? Sebab majikan dia susahlah nak kena ada, semata-mata nak tambah pekerja bukan Islam, semata-mata nak menguruskan arak. Maka dengan staf yang ada itulah dia nak kena buat semua benda kan, sebab dia merumitkan pengurusan company itu, kan? Itu alasan dia. Maka untuk pekerja-pekerja Muslim ni bagaimana yang kerja dekat tempat macam tu? Kerana arak ni dia ada beberapa golongan kan. Dia bukan orang yang minum arak saja salah, orang yang sediakan arak, orang yang buat arak, orang yang menghidangkan arak, semuanya terlibat dalam dosa arak tersebut. Kerana bila timbul persoalan, boleh ke kerja dekat kedai macam tu? Inilah dilemanya kan. Inilah dilema dalam kehidupan kita. Nak selamatkan tangan kita daripada lakukan dosa arak, ataupun nak fikir tentang ekonomi kita, mana lebih utama? Ini dilemanya. Dalam masa yang sama kita faham, susah. Saya pun bila dapat soalan macam tu, saya tak tahu nak jawab apa. Sama juga kadang-kadang ada kawan-kawan kerja dengan kelendan bas, lori, kan? Bila dia bawa barang bawa macam-macam lah kan, lori biasanya kena tahan polis, dan menyedihkan banyak juga benda ni berlaku, dan itu telah menjadi satu benda yang normal je untuk polis ni. Bukan nak salahkan polis sebagai satu uniform yang melakukan benda ni, tapi ada sikap-sikap sebahagian polis ni yang meminta rasuah. Dan yang pembawa lori ni nak buat apa? Kan? Bahkan mereka kata majikan dah siap-siap beri duit lebih, kalau kena tahan minta bayar je supaya senang lepas. Macam mana? Dilema dia kena kerja untuk dapat nafkah untuk keluarga, tapi dalam masa yang sama dia terpaksa melakukan rasuah untuk pastikan kerja dia diselesaikan. Kalau kawan-kawan ada, tuan-tuan ada kawan yang bekerja bawa lori ke apa, boleh tanya benar ke tidak, kerana kawan-kawan saya yang kerja bawa lori ni ada cerita macam tu. Ini menakutkan kita, sebab dia tanya pada kita, apa pandangan saya pun tak tahu nak bagi pandangan apa. Susah. Ini dilema. Kalau kita kata pergilah cari kerja lain, ada ke pilihan yang terbaik untuk dia? Kan? Susah juga. Kalau kita nak kata tak apa, kerja je harus, kita menyalahi pula larangan-larangan dalam syariat. Macam mana? Dia susah. Maka dalam hidup ni banyak dilema, dan dalam ayat ini mendidik kita, memang betul itu adalah dilema. Tapi bila kita sebagai seorang Muslim, sebagai orang yang beriman kepada takdir Allah Ta'ala, beriman kepada punca rezeki, beriman bahawa kita ni akhirnya kena taat kepada larangan dan arahan Allah Ta'ala, maka kita kena cari jalan supaya bertemu dengan syurga Allah Ta'ala tu. Halangan itu akan sentiasa berlaku dalam hidup kita, kecil ataupun besar, dan Allah akan anugerahkan pahala yang besar jika orang itu menghadapi dilema yang besar. Seorang masyarakat Uyghur di China, bila dia tunaikan solat, saya yakin ganjarannya lebih besar daripada kita solat. Kenapa? Sebab mereka nak melangkah kaki untuk solat tu banyak sangat cabarannya, banyak sangat dugaannya, berbanding dengan kita yang solat ini dengan sangat mudah lah kan. Kita boleh ada masjid yang selesa, ada aircon lagi, ada pakaian yang boleh melambangkan kita sebagai ahli ibadah, tak ada masalah, mudah. Maka kita boleh menganggap yang Allah uji mereka dengan keadaan lebih susah. Kita yakin Allah juga memberikan ganjaran yang lebih kepada orang begitu. Maka sebagaimana kisah Abu Ubaidah, apabila beliau ambil keputusan bunuh ayahnya sendiri,
Ini dilema yang paling besar. Tak boleh bayang apa dilema yang lebih besar daripada ni yang boleh berlaku kepada kita. Kerana nak mempertahankan Nabi, kerana nak mempertahankan Allah Ta'ala, sebab ayahnya nak bunuh dia, dan ayahnya menentang Nabi SAW. Kalau Nabi berada di hadapan ayahnya tadi, iaitu Abdullah, Nabi berhadapan dengan Abdullah, ayah kepada Abu Ubaidah. Kalau berdepan, confirm ayah Abu Ubaidah ni akan bunuh Nabi. Dia nak serang Nabi. Maka apa pilihan yang ada? Abu Ubaidah telah mengambil pilihan yang paling tinggi sekali, dibunuh ayah dia. Supaya kita faham konteks cerita ni. Kalau kita tak faham konteks, kita akan mungkin mengadili bahawa amboi teruknya agama kita ni membenarkan ayah, anak membunuh ayah. Sebagaimana dakwaan musyrikin Mekah pun, Nabi SAW itu dituduh sebagai orang yang akan membuatkan anak-anak ni membenci ayah-ayah mereka. Itulah tuduhan musyrikin Mekah. Maka kita kena memahami cerita ni dengan betul supaya tak salah faham. Sama juga kita dengar cerita di akhbar hari ni kan, cerita baru je bulan lepas kan, cerita seorang ayah, lama dah kes tu, tapi baru diputuskan hukumannya, di penjara berapa tahun, 20-30 tahun tak ingat saya, dengan sebatan kerana berzina dengan anak sendiri. Kita baca cerita ni pun Masya Allah, tak tahu nak respon macam mana, tak tahu nak cakap apa. Macam mana tergamak si ayah berzina dengan anak kandung berkali-kali. Bahasa kitanya rogol lah merogol anak sendiri berkali-kali. Ini satu fahsya, ini satu kejahatan yang melampau. Dan ketika itulah baru kita faham, memang ayah begini, kalau anak dibunuh ayah dia pun, kita pun reda je. Sebab apa? Jahat sangat untuk buat benda macam tu. Bila kita faham konteks, baru kita tahu jahatnya ayah tu. Sama juga dengan kes Abu Ubaidah. Bila kita faham kejahatan ayah dia, layaklah Abu Ubaidah untuk bunuh ayah dia sendiri. Itu cerita pertama. Saya kena jimat masa juga. Ada beberapa cerita lain. Abu Ubaidah membuat keputusan-keputusan besar dalam hidupnya. Dan seterusnya ada muka surat seterusnya cerita bagaimana Abu Ubaidah mendapat gelaran Amin hadhil ummah. Amin ni ataupun Al-Amin, gelaran yang diberikan kepada Nabi. Bukan Allah yang beri, bukan Nabi yang masyhurkan, tapi gelaran musyrikin Mekah terhadap Nabi. Mereka menganggap Nabi SAW sebagai Al-Amin, iaitu yang terpercaya, trustworthy. Nabi SAW ada peristiwa yang paling masyhur adalah peristiwa Kaabah runtuh lah. Kaabah ni rosak beberapa kali, ada terbakar, ada sebab banjir dan sebagainya. Cerita yang masyhur dalam sirah adalah ketika Nabi SAW umurnya awal dewasa dan Kaabah runtuh, dan mereka agihkan pada kabilah-kabilah tertentu untuk baiki sudut-sudut tertentu ataupun bahagian tertentu Kaabah. Bila sampai saja nak menentukan siapa nak letak Hajarul Aswad, mereka bergaduh. Dan disebut oleh ahli sirah sampai tahap mereka nak mulakan semula perang besar nak berlaku ni. Ketika itulah mereka buat satu keputusan, esok siapa yang sampai dulu, dia akan buat keputusan siapa nak letak Hajarul Aswad di tempatnya. Dan Hajarul Aswad ni memang terkenal sebagai batu yang suci, dan mana-mana kabilah nak ambil kehormatan dan prestij itu untuk meletakkan Hajarul Aswad ke tempatnya. Dan ternyata esoknya Nabi yang paling awal. Dan kalau riwayat itu kita baca dengan teliti, setiap orang yang berada di situ gembira apabila rupanya orang yang akan buat keputusan adalah Nabi. Kenapa? Masing-masing merasakan Muhammad SAW sebagai orang yang mencintai diri mereka. Kita boleh bayangkan tak perasaan berada di sekeliling Nabi? Dia sama macam kisah Amr bin Al-As. Amr bin Al-As satu hari ditanya pada Nabi, siapa orang yang paling kau cintai? Amr bin Al-As ni dia perlu Islam lewat sikit. Dia perlu Islam lewat sikit, tapi dia seorang ahli ibadah yang sangat bagus, seorang prajurit perang yang bagus juga. Dan dia rasa yang Nabi tu sangat mencintai dia. Kan? Macam kita bercinta dulu, kita tanya pada pasangan, pada tunang kita ataupun pada perempuan yang kita suka tu, tanya pada dia, kau suka siapa? Siapa orang yang paling kau cintai? Tentulah kita dah tahu jawapan dia, akulah tu. Kita sekadar nak romantik kan. Sama macam Amr bin Al-As, dia rasa yang Nabi tu mencintai dia. Dan dia sajalah jumpa Rasulullah SAW, dia tanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai?
Dia ingat dia dah tahu jawapan, iaitu diri dia lah. Tapi apa yang berlaku? Nabi sebut Aisyah yang pertama. Dan Amr bin Al-As cakap, okey tak apalah, isteri, mestilah sayang isteri dulu kan. Next siapa? Siapa lepas tu? Nabi sebut Abuha, ayah dia. Okey tak apa, mungkin betul ialah apa nama ni, ayah mertua Nabi, kawan Nabi, ialah dia mungkin jadi orang yang paling Nabi cintai juga. Lepas tu siapa? Nabi sebut Umar bin Al-Khattab. Lepas tu Nabi sebut lagi Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib. Sampailah Amr bin Al-As, dia tunggu lama, nama dia tak keluar-keluar. Baru dia sedar yang sebenarnya, Masya Allah, aku dengan Nabi ni pun aku dah rasa aku ni macam best friend Nabi. Layanan Nabi kepada aku tu macam aku ni best friend Nabi. Tapi rupa-rupanya dalam senarai Nabi tu ada ramai orang yang lebih menjadi best friend Nabi berbanding dengan aku sendiri. Itulah Al-Amin. Dan gelaran sama diberikan kepada Abu Ubaidah. Untuk kita faham Abu Ubaidah punya kedudukan. Dalam satu peristiwa, ada orang-orang Nasrani bertemu dengan Nabi SAW, berkata kepada Nabi, berikan kepada kami seorang untuk menjadi hakim dalam urusan kami. Mereka minta Nabi namakan seorang. Untuk kita faham ya, Madinah ni ataupun Yathrib, di sana ada macam-macam golongan. Ada Nasrani, ada juga tapi sangat minoriti. Yang majoritinya adalah Yahudi, termasuklah orang-orang Arab yang asal di Yathrib. Maka orang-orang Nasrani ini bertemu dengan Nabi SAW, minta Nabi kemukakan kepada mereka satu nama yang akan menyelesaikan masalah mereka. Adalah masalah dalam kalangan mereka. Mereka minta daripada Nabi seorang hakim. Dan Nabi cakap, nanti aku akan namakan seorang ni, beliau adalah Al-Qawiyul Amin, seorang yang sangat teguh, yang sangat kuat, dan dia juga adalah seorang Al-Amin, trustworthy, sangat terpercaya. Dan sahabat masing-masing pun bertanya-tanya lah siapa orang tu, sehinggalah akhirnya Nabi menamakan dia adalah Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah, orang yang paling terpercaya, orang yang paling kuat, Al-Qawiyul Amin. Dan nama beliau ada beberapa cerita lagi sebenarnya. Saya tengok jam ni takut terlebih pula. Dalam perang Uhud pun ada ceritanya. Kalau tuan ada masa tengok kitab ni, boleh panjangkan bacaan. Tapi saya nak berikan perhatian kepada apa yang berlaku selepas kewafatan Nabi SAW, kerana cerita ni ikut yang mungkin jarang sikit kita tahu, iaitu ketika Abu Bakar menyelesaikan perdebatan antara muhajirin dan ansar, kerana masing-masing klaim bahawa khalifah pengganti Rasulullah SAW mesti dalam kalangan kami. Sebab Nabi kan tinggal di Madinah, kan? Nabi kan memuji-muji ansar, kan? Sampai Nabi sebut hubbul ansar minal iman, mencintai orang ansar itu sebahagian daripada iman. Ini hadis sahih, Nabi sebut begitu. Dan orang-orang ansar berdebat sedikit dengan muhajirin. Ketika itulah Abu Bakar menenangkan mereka, dan mereka akhirnya bersetuju, ya, pimpinan itu mesti daripada kalangan Quraisy. Dan Abu Bakar terus angkat dua nama. Abu Bakar calonkan dua nama. Kebetulan ni waktu yang sesuai untuk cerita tentang PRU ni. Ni PRU sahabat lah. Maka mereka mereka berbeza-beza pandangan siapa yang sepatutnya menggantikan Nabi SAW. Maka Abu Bakar angkat tangan dua orang sahabat. Sebelum kita tahu Abu Bakar akhirnya jadi khalifah ganti Nabi, Abu Bakar terlebih dahulu dah cadangkan dua nama. Siapa calon tu? Calon yang pertama adalah Umar Al-Khattab, dan calon kedua adalah Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Untuk kita faham kedudukan Abu Ubaidah ni, kehebatan dia, keagungan dia, ini bukan sahabat yang biasa-biasa. Dari segi keutamaannya di sisi Nabi SAW, dia bahkan Abu Bakar cadangkan nama dia sebagai khalifah. Dan cadangan Abu Bakar tu bukan sekadar Abu Bakar ni nak rendah diri ya. Kadang-kadang dulu waktu kita belajar kan, kawan-kawan tolak kita, engkau dah jadi ketua kelas kan, engkau dah jadi pengerusi. Itu namanya saja nak berkena kawan kan. Tapi Abu Bakar bila dia mengangkat tangan dua orang sahabat ni, kerana dia betul-betul yakin ini dua sahabat yang lebih baik daripada dia dan lebih tinggi kedudukannya di sisi Nabi SAW. Kemudian itulah baru Umar Al-Khattab terus pegang tangan Abu Bakar. Tidak ada orang lain yang lebih layak untuk menggantikan Rasulullah SAW melainkan Abu Bakar. Mari kita bai'ah Abu Bakar. Maka ketika itu semua sahabat setuju. Itu ceritanya. Dan kenapa kena sebut? Supaya kita faham
Ada satu riwayat ketika Umar wafat, Umar kan dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Solat subuh, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi datang menikam dada Umar, dan Umar pun dah tak ada harapan masa tu akan mati, cuma tunggu masa. Dan ketika Umar dalam keadaan kesakitan itu, Umar kumpul para sahabat untuk berbincang siapa nak jadi pengganti khalifah. Zaman Abu Bakar As-Siddiq, bila Abu Bakar wafat, dia terus appoint Umar. Dia tunjuk pada Umar, Umar adalah khalifah pengganti aku, setuju atau tidak? Semua orang berbai'ah dengan Umar, tak ada masalah. Ketika Umar wafat, first time, barulah Umar panggil beberapa orang sahabat untuk bincang, siapa nak ganti aku ni? Dan antara hadis ataupun riwayat yang kita tahu, Umar sebut apa? Kalaulah Abu Ubaidah ada lagi, aku akan terus lantik dia. Dulu saya baca cerita ni tak perasan sangat, bila kita kena fokus cerita Abu Ubaidah baru teringat. Lah, masa Umar wafat, masa dia kumpul sahabat, salah satu perkara yang disebut, kalau Abu Ubaidah masih hidup, aku lantik dia. Tak susah, kerana memang dia orang ketiga, memang dia adalah orang seterusnya. Maka ketika itu Umar kumpul beberapa orang sahabat. Uthman ada dekat situ, Ali bin Abi Talib pun ada, Abdullah ibn Umar pun ada, anak kandung Umar Al-Khattab. Ya, Umar cakap pada dia, kamu jangan ngada-ngada nak minta jawatan. Ni saya copy paste kata-kata Umar Al-Khattab. Dia cakap kepada Abdullah ibn Umar, anak dia, jangan minta jawatan. Dan ketika itulah Umar menasihati Uthman, antara kamu ataupun Ali ibn Abi Talib. Akhirnya Uthman yang memegang jawatan khalifah, menggantikan Umar yang syahid di tikar. Apa yang menyebabkan Abu Ubaidah akhirnya tidak ada? Sepatutnya Abu Ubaidah ada, tapi kenapa dia tak ada? Kerana dia telah wafat. Apa cerita yang akan membawa kepada kewafatan Abu Ubaidah? Amir bin Al-Jarrah. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq berlaku perluasan kuasa dunia Islam. Kita pun tahu Islam berkembang ke Parsi, Islam berkembang ke wilayah Rom, Islam berkembang ke Mesir, sampai ke utara Afrika. Dan ada sebilangan sahabat yang diutuskan ke Parsi, Muthanna bin Al-Harithah, Khalid bin Al-Walid. Bahkan Khalid bin Al-Walid ini di semua tempat pun dia ada. Cuma Parsi ini nak dibanding dengan Rom, mana lebih susah? Rom. Kerana Parsi ini memang Nabi sebut dalam sebuah hadis, kalau tuan-tuan pernah dengar, Nabi sebut yang akan pertama sekali runtuh, empayar pertama yang akan jatuh adalah Parsi. Pada tahun Nabi mengutuskan utusan-utusan untuk mengutuskan surat kepada raja-raja di seluruh wilayah dunia pada ketika itu, terutamanya yang terdekat dengan tanah Hijaz lah. Nabi utuskan seorang utusan ke Parsi, dan utusan itu telah dibunuh. Maka bila dibawa pulang saja, Nabi cerita tu sampai pada Nabi sebut mazzaqallahu amrahum, Allah akan menghancur leburkan kekuatan mereka. Dan ulama mentafsirkan Parsi akan pertama sekali jatuh, kerana memang Parsi politically tak stabil. Memang kerajaan Parsi itu nak musnah dah. Maka kedatangan Khalid bin Walid dan rombongan-rombongan yang akan datang selepas itu, memang kerja mereka tu laju. Tapi Rom ni dahsyat. Dia bermula daripada Baitul Maqdis sampailah ke Konstantinopel, itulah Rom. Dan siapakah sahabat yang paling jauh sekali diutuskan? Governor yang kedudukan wilayahnya paling jauh daripada Madinah adalah governor di Syam. Syam adalah wilayah paling utara sekali umat Islam pada ketika itu. Ada beberapa nama yang diutuskan ke sana. Syurahbil bin Hasanah, Sa'ad bin Abil Waqqas, siapa lagi? Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah yang kita cerita pada malam ini. Itu adalah nama-nama yang diutuskan ke Rom. Dan perang Yarmuk berakhir dengan kekalahan Rom, dan umat Islam dapat bertapak sehingga ke Syam. Siapakah governor umat Islam di Syam? Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Dan sepanjang sepanjang sejarah kita kenal bahawa governor-governor yang akan dilantik ataupun wakil-wakil kerajaan yang akan dilantik menjadi pemimpin di wilayah paling jauh sekali daripada ibu kota adalah orang yang paling hebat sekali. Dia mesti orang yang paling al-qawiyul amin. Kenapa? Sebab wilayah yang paling jauh ni dia paling dekat dengan musuh. Dia kena merupakan seorang yang paling kuat sekali dari segi nak decision makingnya,
dari segi strategic thinkingnya, dia kena orang yang terbaik. Dalam masa yang sama, dia kena seorang yang keimanannya tinggi juga. Dia tak boleh orang yang tak tahu tentang Quran. Dia tak boleh orang yang tak tahu hukum-hukum daripada Al-Quran, bagaimana nak menggunakan Al-Quran. Kerana umat ini maju kerana Quran. Umat ini boleh mara ke depan kerana kandungan Al-Quran. Inti Al-Quran itu menjadi pegangan, ya? Sebab tu umat ini akan meletakkan seorang governor yang paling hebat sekali dari segi keimanannya dan dari segi kekuatan dalam kepimpinan. Dan sebab itu Abu Bakar ataupun Umar sebenarnya yang telah melantik Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah untuk menjadi governor di Syam. Dan apa yang akan membawa kepada kewafatan beliau adalah peristiwa yang telah berlaku kepada kita sampai ke hari ini. Wabak, wabak Amwas namanya. Ta'un Amwas telah melanda seluruh Timur Tengah itu, bermula daripada Konstantinopel sebenarnya. Wabak ini yang dalam sejarah mengatakan 10,000 orang mati setiap hari di Konstantinopel. Jumlah yang sangat dahsyat lah. Zaman sekarang kita COVID ni pun sehari di Malaysia paling yang kemuncak dulu dalam 300-400 orang kan sehari mati, meninggal dunia, rahimahullah ta'ala. Tapi untuk kes zaman tu, dengan tak ada sains, dengan tidak ada medical punya treatment, tidak ada prevention, tak ada pun istilah isolation, tak ada mask, semua tak ada, mereka tidak ada ilmu bagaimana nak berhadapan dengan wabak. Maka wabak itu membunuh ramai orang, termasuk para sahabat, dan kisah itu sebagainya mungkin kita tahu. Kita insya Allah berapa sebenarnya, 8 suku tepat ke 8-16 dah masuk dah. Kena azan dulu, takut orang tak tahu masuk waktu. Saya serahkan untuk azan dulu. Kita sambung sikit lepas azan insya-Allah.
sikit sebelum solat. Kita masih di cerita Abu Ubaidah di Syam sebagai governor, dan satu ketika beliau meminta bantuan Umar Al-Khattab sebagai khalifah ketika itu untuk dia panggil apa ya bahasanya, bahasa perangnya enforcement, tak tahu apa dia paling tepat, tapi dia minta Umar untuk supply tentera, kerana Abu Ubaidah ketika itu dah pimpin pasukan muslimin sampai ke Anatolia. Siapa boleh google Anatolia, dia adalah pintu masuk yang paling hampir lah untuk sampai ke kota Konstantinopel, ya. Untuk kita bayangkan zaman Abu Ubaidah, zaman Umar Al-Khattab sendiri pun umat Islam dah betul-betul mara ke Rom kerana mereka percaya dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Konstantinopel itu pasti akan dibuka. Dan Abu Ubaidah minta bantuan Umar. Umar pun keluar dengan beberapa ribu orang muslimin bawa untuk menuju ke Syam. Dan Umar ni dia ada satu sikap yang dia agak, bahasa kita micromanage sikit lah. Dia suka untuk kalau nak buat sesuatu tu dia join sekali, ya. Ketika nak ambil kunci Baitul Maqdis, dia pergi sekali, ya. Ketika dia nak pantau para governor, dia pergi terus ke rumah governor untuk tengok. Dan Umar sendiri hantar tentera itu. Di pertengahan jalan, Umar dapat cerita yang Ta'un Amwas dah masuk ke Syam, wabak Amwas dah masuk ke Syam, ya. Dan ketika itu Umar stop dan Umar tanya, Umar berbincang, bersyura dengan sahabat-sahabat yang ada pada ketika itu, tanya pandangan mereka nak teruskan ataupun patah balik. Dan akhirnya itulah yang popular kata-kata daripada Abdurrahman ibn Auf. Bila dia teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, kalau dengar wabak berlaku di satu tempat, jangan pergi. Kalau kamu berada di satu tempat yang ada wabak, jangan keluar. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dapat daripada Abdurrahman bin Auf. Untuk kita faham, dia adalah satu-satunya sahabat yang tahu riwayat itu, ya. Sahabat lain tak tahu. Dalam peristiwa tersebutlah baru sahabat tahu ada hadis sebegitu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar ambil keputusan untuk pulang. Abu Ubaidah agak kecewa dengan pendirian Umar dan pilihan tersebut, okey. Tapi kita tahu akhirnya ketika ta'un itu berlaku dan Abu Ubaidah masih di Syam, Umar bila tahu yang keadaan semakin buruk di Syam, Umar utuskan surat. Kerana Umar anggap Abu Ubaidah ni adalah future leader lah untuk pasukan muslimin. Dan Umar nak selamatkan Abu Ubaidah. Umar utus surat cakap kepada Abu Ubaidah, mari sini ke Madinah, aku nak bincang sesuatu. Sebab kalau Umar tahu, kalau Umar beritahu pada Abu Ubaidah, mari selamatkan diri, Abu Ubaidah tak akan datang, ya. Tapi Abu Ubaidah ni dapat faham sebenarnya apa sebenarnya hasrat Umar bila Umar minta dia pergi ke Madinah tiba-tiba. Dan Abu Ubaidah reply, dia kata apa? Tak perlulah wahai khalifah, minta maaf kerana terpaksa untuk tidak taat kepada arahan khalifah, tetapi aku nak stay di sini, aku nak bersama dengan umat di sini. Kerana mereka telah bersama dengan aku ketika waktu yang gemilang, dan aku nak bersama dengan mereka pada waktu yang sangat mengujikan ketika ini. Dan ketika itulah Abu Ubaidah akhirnya terkena dengan wabak. Dan Umar tahu akhirnya Abu Ubaidah pun akan mati, akan wafat, sebagaimana ramai dalam kalangan muslimin di Syam yang terkesan dengan kehadiran Ta'un Amwas yang meragut ramai nyawa, termasuk Muaz ibn Jabal, ya, nama yang kita kenal diutuskan Nabi ke Yaman tu, dia pun wafat kerana Ta'un Amwas yang berlaku di Syam, satu perkara yang menyedihkan kita, terutama dengan kematian Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Dan akhir sekali, pernah dalam satu cerita Umar bertanya sesama sahabat. Umar bersembang dengan para sahabat dan ditanya, apa harapan kamu? Tamannau, cuba nyatakan cita-cita kamu. Dan para sahabat pun mengatakanlah cita-cita masing-masing. Mereka kata, dia dalam satu ruang, satu bilik, dan mereka sebut, aku harap dalam ruang ini ada berlian dan permata, dipenuhi dengan berlian dan permata untuk dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala. Ada sahabat lain sebut, ruang ini dipenuhi dengan emas supaya boleh dibelanjakan ke jalan Allah Ta'ala. Tapi Umar berikan satu jawapan yang sangat menakjubkan. Umar sebut apa? Aku harap ruang ini dipenuhi oleh Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Wang tak ada pun tak apa, berlian tak ada pun tak apa, emas tak ada pun tak apa.
Umat ini boleh maju kerana orangnya, dan orang itu yang Umar nampak adalah Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Sebab tu Umar sedih bila Abu Ubaidah syahid kerana wabak. Syahid, kenapa saya sebut syahid? Kerana hadis yang kita tahu bahawa Allah menentukan betapa Allah telah memberikan ganjaran syahid buat mereka yang mati kerana ta'un. Riwayat itu daripada siapa? Abu Ubaidah lah. Abu Ubaidah yang meriwayatkan hadis tersebut, dan beliau sendiri mati syahid kerana wabak. Dan Umar mengatakan, aku harapkan kita ada ramai Abu Ubaidah. Tak banyak wang pun tak apa, tapi kalau kita ada ramai Abu Ubaidah, umat ini boleh maju ke depan. Ada banyak pelajaran yang kita boleh petik dekat sini. Saya serahkan pada tuan-tuan dah, kerana masa tak berapa nak ada. Itulah cerita Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Kita boleh belajar macam-macam daripada beliau sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, sebagai seorang kawan, sebagai seorang majikan. Semuanya ada pelajaran daripada kisah para sahabat, dan dia akhirnya dijanjikan syurga oleh Allah Ta'ala. Maka jika kita ingin menuju ke syurga Allah Ta'ala, kita carilah kebaikan daripada apa yang telah dilakukan oleh Abu Ubaidah untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.